kita masuk topik seterusnya iaitu melibatkan set topik set. Topik set ni dia ada beberapa benda penting ya. Contoh simbol-simbol dia je. Simbol-simbol dia contoh macam ni adalah simbol untuk apa ni? Ini untuk persilangan. Persilangan, yang ini simbol untuk kesatuan kan. Kesatuan, kalau ada prime ni adalah ini pelengkap. Pelengkap kan. Okey, persilangan ni maksudnya dia bersilang ataupun kita ambil kalau bagi kita pakai konsep cari nombor tu, ni kita ambil benda yang sama. Yang ini kita kesatuan kita cantumkan. Cantumkan. Pelengkap ni kita tak nak. Benda yang tak nak ataupun kita panggil dia bukan. Bukan ataupun benda yang kita tak nak. Okey. Ini simple dalam melorek set lah. Dalam melorek kan. Okey, pada gambar rajah yang berikut, lorekkan set yang dia nak key kan. Yang ini kamu tengok dia bagi kat sini. Biasanya saya gunakan konsep menomborkan. Iaitu mula-mula kita nomborkan setiap ruangan dalam gambar ni. Setiap ruangan. Contoh macam ni saya nomborkan 1, 2, 3. Ni dah. Ruangan kecil ni 4. Yang ini 5. Ini semua lebih kurang ada 5 ruangan. Okey. Saya ambil soalan ni letak kat sini. A silang B prime kesatuan dengan C. Contoh kan. Okey, kemudian saya akan tengok A. A ni bulat ni. Semua dalam A ni. Dalam A ni kita tengok ada 3 nombor yang terlibat dalam semua A ni iaitu 2, 3 dan 4. Okey. Jumpa B prime. Maksudnya apa? Tak nak B ataupun bukan B. Kamu tutup B. Bila kita tutup B, yang kita tutup adalah nombor 3 saja tutup. Jadi B prime adalah terlibat nombor 1, 2, 4, 5 kat situ. Okey. Manakala C cantumkan. C maksudnya semua orang ada C kat sini. C 4 dan 5. Sekarang kita dah boleh jawab soalan dah. Okey. Soalan ni simple je. Yang pertama, yang ini cari nombor yang sama. Cari nombor yang sama. Silangan yang kita dapat nombor dia 2 dan 4. Jadi jawapan kat sini 2 dan 4. Kemudian dia kata apa? Cantumkan dengan C. Cantumkan maksudnya jawapan akhir kita adalah 2, 4 dan 5. Yang tu kita nak lorek. Iaitu 2. Pasan 2 ni. 4. Pasan kecil tu. Dan 5. Itu jawapan dia. Itu kita pakai kaedah nombor. Ataupun ni kaedah ada nama dia, kaedah ni Roman, saya pun tak ingat lah. Kan? Dia dalam buku teks kamu dia tulis nama kaedah ni bila kita nombor-nombor kawasan ni kan. Okey. Kita buat satu lagi. B tengok. Sama kat cerita dia. Nomborkan semua kawasan terlibat. Itu saya ambil luar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau nombor terbalik pun jangan risau, jawapan sama juga. Ambil soalan dia. A kesatuan dengan B C prime kat situ. Okey. Kemudian tengok A. A 5 sahaja. B sini B. 2 dan 3. Oh ni tak susah sangat. C prime tutup C. Tutup. Yang tinggal apa? 1, 2, 5 kan? 1, 2, 5. Matematik macam biasa kita kena buat dalam kurungan dulu. Kita kena buat yang ni dulu. Jadi ini apa? Ambil benda yang sama. Benda yang sama maksudnya saya akan ambil dia akan jadi nombor 2 kat situ saja yang sama. Kemudian gabungkan dua-dua, jawapan akhir kita adalah 2 dan 5. 2 dan 5. Saya punya power ke?
Jawapan kita adalah 2 dan 5. Lorekkan kawasan 2. Okey. Dan kawasan nombor 5. Boleh. Okey. Kamu cuba ni kejap Cuba ni kejap. Saya kena tukar semula saya punya sound system. Dia ada warning tadi. Tak cukup. Okey, minta maaf ada gangguan teknikal sedikit kan. Okey balik ni. InsyaAllah. Kita sambung terus. C. Sama kaedah dia, cerita dia. Nombor kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni ada banyak ni. Ada 7, ada 8 kawasan. Hati-hati ada 8 kawasan kat sini. Tengok soalan dia. A prime kesatuan dengan B prime silang dengan C. Okey. Biasanya kalau soalan macam ni dia tak ada kurungan, kita akan buat pengiraan dia daripada kiri ke kanan. Kan? Kiri ke kanan. Okey. Tapi ada setengah dia kata kalau soalan ni biasanya dalam exam dia ni ada berlaku pergaduhan daripada guru-guru ni sebenarnya. Sebab tu soalan ni kamu dah tak jumpa soalan macam ni, jarang jumpa dah. Sepatutnya dia kena bagi kurungan juga antara dua ni. Siapa kita nak buat dulu, sama ada nak buat kesatuan dulu ataupun persilangan dulu kan. Tapi kalau bagi saya kalau dia tak letak kurungan kita buat daripada kiri ke kanan. Itu kaedah dia contoh ni kat sini prime A prime maksudnya tutup A habis semua tutup A dan tinggal nombor dia 1 3 tak ada 3 1 5 6 7 8. Okey. Lepas tu B prime tutup B 1 2 3 7 8. Okey. C kotak tu. C adalah kotak tu. Dalam kotak tu ada 3 4 5 7 8. Okey kat situ. Soalan ni apa? Kalau kita buat daripada kiri ke kanan, mengikut hukum kiri ke kanan, yang pertama kita cantumkan. Bila cantum banyak ni tak payah senarai lah. Kotak je lah semua. Jangan senarai panjang ni cerita dia. Kemudian apa? Persilangan maksudnya yang dalam kotak ni yang kita dah cantum, silangan maksudnya sama. Cari benda yang sama belah kiri ni. Jadi kita akan tengok 3 kena ada 4. 4 tak ada. 5 ada. 5 ada, 7 ada, 8 pun ada. Jadi jawapan kita, kesimpulan kita apa? 3, 5, 7, 8. Macam tu. Kan? 3, 5, 7, 8. Jadi saya akan lorekkan 3, 5, 7, 8. Yang tak kena hanyalah dalam kotak ni tak kena nombor 4. Jadi kalau kita ambil pengiraan kita daripada kiri dan kanan. Sebab tu saya beritahu soalan macam ni dah dalam SPM jarang kamu tak akan jumpa. Kan? Sebab takut nanti bila pergaduhan berlaku antara cikgu-cikgu ni dia bagi bonus rugi buat kan. Sepatutnya sekarang ni dia dah bagi tahu kalau ada 3 macam ni dikendaki kena letak kurungan. Kena letak kurungan kan. Okey, tengok D. Cuba buat D. D A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laju sikit A prime gabung dengan C. C
silang dengan B. Sama cerita dia. Okay. A prime tutup A 1478. C ambil terus C 5678. Gabung semua. Buat kotak je. Okay. B 3467. B. Lepas tu apa kita buat? Persilangan. Cari nombor yang sama. 3 tak ada dalam ni. 4 ada. 6 ada. 7 pun ada. Jawapan kita adalah 4, 6, 7. 4, 6 dan 7. Okey. Kan? Okey, saya harap kau boleh faham. Kan? Ini soalan dia biasanya dalam kertas 2 kamu. Soalan pertama set dia akan minta benda ni. Iaitu lorekkan. Kan? Kedua baru soalan melibatkan kebat nanti. Okey. Lorek kan ada 2. Satu lorek, satu lagi. Yang ni yang susah. Yang ni yang ramai tak suka. Yang ini dia dah lorek, dia suruh kamu cerita apa benda yang dia lorek ni. Dia dah lorek, dia suruh cerita. Yang ni yang susah sikit, kita nak macam-macam jawapan keluar. Kan? Ini terpulang. Sebab tu kadang-kadang sebab kalau cikgu kat sekolah pun saya dulu saya tak suka soalan ni sebab jawapan ni banyak. Saya kena cek satu-satu macam mana pelajar akan jawab. Kan? Contoh soalan ni kalau kamu tak nampak lorek dia kat sini kan. Okey. Gambar rajah band berikut menunjukkan set PQR dengan keadaan set semester P satuan Q satuan A, maksudnya dia tak ada luar. Nyatakan set yang diwakili oleh setiap rantau berlorek berikut. Dia nak yang ni je. Dia nak yang ni je. Kan? Yang ni maksudnya kalau kita tengok cerita dia ni, kita boleh buat kesimpulan kita adalah berlaku persilangan. Persilangan dengan siapa? Dengan H. Siapa yang bersilang dengan H? Benda kat luar ni. Nampak? Benda yang kat luar segitiga ni kan bersilang dengan H. Nampak? Silang dengan H. Apa yang kat luar ni? Kan? Yang kat luar ni kalau aku tengok P okey, bersilang dengan bukan Q. Yang tu saya akan buat tengok Cuba. P bersilang dengan bukan Q ni kat luar ni. Segitiga ni kat luar ni. Kan? Iaitu P bersilang dengan bukan Q. Kalau kita buat P silang dengan bukan Q, maksudnya dapat kat luar ni je. Okey. Kemudian kita beritahu apa? Dia silang lagi dengan H. Yang kat luar tu silang lagi dengan H. H ke R ni? Oh R, sorry. R. Kan? Nampak macam H pula kan? R. Siap. Jawapan dia open sebenarnya macam tu. Yang ni yang susah sebenarnya. Sebab tu saya tak suka soalan ni. Kan? Jadi saya harap kalau dalam SPM janganlah masuk ni. Tapi yang ni simulasi SPM. Simulasi SPM maksudnya soalan ni pernah masuk dalam SPM. Ramai yang suka lorek. Dia tak suka macam ni cerita. Okey? Contoh macam ni tengok. Yang ni apa? Yang ni persilangan. Nampak? Ini adalah persilangan. Persilangan siapa yang ni? Ini adalah persilangan antara P dengan Q. Nampak? Antara persilangan P dengan Q yang ni. Okey? Yang ini apa? Yang ni kalau tengok kita buat ini, yang ni apa? Yang ni masalah dia ambil R semua. R semua. R semua dia ambil, tapi dia tak ambil kecil ni. Dia ambil R semua, dia tak ambil kecil ni. Jadi kat sini saya akan ambil, kalau kamu tengok, saya boleh ambil yang ni R, tapi dia tak ambil Q. Kejap kena fikir kat ni. Yang ni problem saya ni. Ada nampak? Siapa kan? Tolong, siapa? Tiba-tiba tak ada idea. Syak? Nampak cikgu. Nampak? Dapat jawapan dia?
Yang ni kalau saya buat dua bahagian. Contoh kita buat dua bahagian. Bahagian ni kita buat, ni bahagian ni adalah P silang dengan Q. P silang dengan Q. Kita buat kurungan. Ni kaedah dia. Contoh kaedah saya rasa macam tu lebih kurang jawapan. Okey, yang ni pula. Yang ni R. Okey. R silang dengan bukan Q. R silang dengan bukan Q. Dapat yang ni. Kan? Jadi lorek dua-dua, kita cantum. Jadi cerita dia macam tu. Soalan dia open pada ni. Okey. Jadi yang ini, yang ini, kita cantum. Dapat jawapan dia. Boleh? Dia jawapan ni ada mungkin ada yang nampak macam lain, dia buat panjang lagi. Tapi yang saya nampak yang ini. Yang ini dia apa terpisah. Bila terpisah saya gunakan yang lorek belah sini dapatkan, yang lorek belah sini dapatkan, cantumkan dia dua-dua. Siap. Okey? Tak apa, nanti kalau kamu ada jawapan lain yang kamu rasa okey, nanti bagi tahu saya. Kita masuk terusnya. Yang ini yang saya nak fokus hari ni. Ini fokus. Yang ini kamu punya syllabus. KSSM. Ni soalan ni. Soalan yang panjang lebar ni, benda banyak soalan ni. Ini KSSM. Soalan dulu, kalau kamu jumpa soalan ni, macam ni dalam KBSM dulu, dia hanya masuk dalam soalan kertas 1. Kamu punya, dia masuk dalam kertas 2. Itu beza dia. Kan? Okey. Satu kaji sedikit dijalankan ke atas murid-murid tingkatan 4 merah berhubung dengan jenis buku yang gemar dibaca oleh mereka. Dah macam baca novel pada soalan ni kamu tengok. Okey. Kelas ini mempunyai 30 orang murid. Wow. 30 orang murid tu apa? Semua NS. Ruang sampel kita 30. Kita maklumat okey. 11 orang murid gemar membaca buku cerita fiksyen. F. NF sama dengan ada 11 orang murid. Okey. 18 orang murid gemar membaca buku Sains dan Teknologi. Sains dan Teknologi satu buku kan, T. Jadi NT adalah sama dengan 18. 15 orang murid gemar membaca buku biografi. NB sama dengan 4 orang murid. Masalah. Bahaya baca nombor salah. 4 orang murid gemar membaca buku cerita fiksyen dan biografi. Dia dah keluar dah. Fiksyen dan biografi. Jadi dia beritahu kat situ fiksyen dan biografi maksudnya bilangan fiksyen dan biografi sama dengan 4. Ni dan biografi. Okey. 8 orang murid gemar baca buku sains, teknologi dan biografi. Sains, teknologi dan biografi ada 8 orang. Okey. 5 orang murid gemar baca buku sains fiksyen dan buku sains teknologi. Fiksyen dan sains teknologi. 5 orang. Okey. Soalan dia. Lengkapkan gambar rajah di bawah ni. Itu cerita dia. Ni maklumat kita kumpul, kita kena lengkapkan cerita dia kan. Pertama kita tengok. Semua 30. Saya akan buat persilangan dulu kat situ. Kamu tengok betul-betul cerita dia kat sini. Dia kata kita akan start daripada persilangan. Semua kena mula dengan persilangan. F dan T. F dan T 5. Kan? F dan T 5 maksudnya kat sini. Kalau kamu tengok kat sini cerita dia, dia tak ada tau. Dia tak bagi. Dia ada. Ada tak yang baca 3-3? Tengok tak ada baca 3-3. Dia tak bagi. Baca 3-3 tak bagi. Jadi baca 3-3 tak bagi, kita kena letak X ni. Sini X. Maksudnya apa? Dia baca 3-3. Maksudnya dia baca fiksyen, dia baca sains teknologi dan dia baca biografi. 3-3 letak X kat situ. Okey. Jadi kat sini cerita dia bila kita ambil F
dan T 5 kat sini, F dan T 5. 5 ni termasuk X. 5 termasuk X. Jadi sini ni kita kena tulis 5 tolak X. Kat situ. Ni kena faham cerita dia. Sebab dia kata F dengan T je. Sini patutnya jumlah dia 5. Jadi sini kena tulis 5 tolak X. T dan B. T dan B mana? Sini. T dan B. Sini. Nampak? Jadi sini dia bagi apa? 8. Jadi kat sini kena tulis apa? 8 tolak X. Baru betul-betul dapat 8 semua ni. Sama kat cerita dia. Satu lagi. Dia bagi F dan B sini. 4. Jadi sini kena tulis 4 tolak X. Macam tu. Okey. Kemudian dia bagi apa lagi? Dia bagi kat sini F saja 11. F saja 11. Nampak? Kan? 11 maksudnya jumlah semua tu 11. Jumlah semua tu 11. Jadi kita dah ada, cuba tengok apa-apa. Kita dah ada kat sini 5 campur 4 dah ada 9. 9 tolak X. Jumlah yang kita ada adalah 9 tolak X. Okay. Jadi jumlah dia semua 11. Berapa kita nak isi kat sini? Itu cara dia. Berapa kita nak isi kat sini? Kat sini kita kena isi tinggal lagi 2 sekejap ni tambah X. Betul? Cuba cek. Jumlah dia kena 11. Jadi kita nak X tolak X habis, X tolak X habis, jumlah dia 11. Betul. Nampak? Dia kena faham macam tu. Okey? Tengok ni. NT. T sini 18. Sama tak cerita dia? Bila 18, sini 8 dengan 5 berapa? 8 dengan 5 dah 13. 13 sama macam tadi. 13 kita kena buat tambah X. 13 maksudnya dia ada T18. Jadi 13 5 tambah X. Dia kena dapat balik semua tu. Okey, sini pula dia kata kat situ 18. Saya salah baca. 15. Biografi 15. 15 maksudnya sini 8, 12, 3 tambah X. Sekarang kita dah boleh kira semua. Sebab jumlah semua mesti 30 pula. Jumlah semua adalah 30. Jadi saya akan kira nombor dulu, nombor yang ada. Nombor yang ada kat sini 10, 12, 16, 19 campur dengan 8. Berapa? 27. Okey, X ada berapa? X ada 1, 2, 3, 4. 4 tolak 3 tinggal X. 4 tolak 3 tinggal X. Sama dengan 30. Maka kita akan dapat X. Jadi X sama dengan 30 tolak 27 dapat 3. Jadi semua nilai ni akan dapat selepas dapat X. Yang ni yang kena fahamkan betul-betul. Tengok. Nak isi nombor tu. Boleh ke? Oh, saya tak letak wifi. Patutlah sangkut-sangkut. Tak keluar ke? Keluar. Sekejap. Merah. Okey. Dah dapat ni baru boleh jawab soalan. Lengkapkan gambar rajah van yang diberikan. Gambar rajah van kita dah berikan, kita dah boleh lengkapkan. Jom kita lengkapkan bagi betul. Letak X dia. Yang ni kat sini
Dia dah bukan 5 tambah X. Kat sini kita dah boleh isi kat sini apa? 8. Sini dah isi 6. Sini dah boleh isi 5. Sini 3. Nampak? Sini jadi 5 tolak 3, 2. 4 tolak 3, 1. Sini 8 tolak 3, 5. Macam tu. Itu semua dah isi. Itu lengkap dia. Okey. Bilangan murid membaca ketiga-tiga jenis buku itu tengah-tengah. Jawapan kita 3. Dia senang je, ni je. Starting. Bilangan murid yang gemar membaca buku sains dan teknologi. Okey. Atau dia ada atau pula. Buku biografi. Tetapi tidak gemar membaca buku cerita fiksyen. Dia punya cerita dia kan. Okey. Bilangan murid yang gemar membaca buku sains dan teknologi. T. Okey. Atau membaca buku biografi. Atau membaca buku biografi. Tetapi tidak gemar membaca buku cerita fiksyen. Tapi tidak gemar membaca buku cerita fiksyen. Jadi dia bersilang dengan fiksyen tak nak. Ini maklumat dia. Kita ambil. T cantum dengan B silang dengan tak nak F. Jadi kita ambil T cantum dengan B. Mana T cantum dengan B? Ni semua ni. Semua ni T cantum dengan B tapi dia tak nak F. Dia tak nak F mana? Kita ambil maksud buat. Ni T cantum dengan B. Okey, kemudian dia tak nak F, tutup F. Yang tinggal bawah ni aja semua. Nampak? Jawapan kita adalah 8, 5, 6. Jawapan kita akan dapat 8, 5, 6 maksudnya kat sini 19 orang. Macam tu. Okey. Bilangan murid yang gemar membaca buku cerita fiksyen dan biografi sahaja. Fiksyen dan biografi sahaja. Jadi fiksyen dan biografi sahaja dia macam ni. Fiksyen dan biografi sahaja ni kamu kena tengok. Dia kena tulis perkataan dia sahaja. Dia tak ada simbol. Maksudnya kita pergi tengok kat situ. Fiksyen dan biografi. Fiksyen dan biografi sahaja. Ni je. Tengah-tengah ni je. Ini sahaja. Jawapan kita sini 1. Okey. Tadi saya explain balik cerita dia. Dalam bulatan ni kalau kamu tengok cerita dia. Bulatan dia ada 3 bulatan. Dia ada bagi sini F, sini B, sini T. Okey. Dalam bulat ni semua ni F lah. Ini B, ini T. Perkataan yang penting ni sahaja. Kalau sahaja macam mana? Sahaja. Kalau sini maksudnya F sahaja. Sini. Sini maksudnya B sahaja. Sini maksudnya T sahaja. Yang ini ada berlaku persilangan. Ketiga-tiga. Yang ini dia lain. Kat sini ni cerita dia F dan T sahaja ni. Ada perkataan sahaja. Only. Sama cerita sini. Kalau sini siapa? F dan B sahaja. Sini T dan B sahaja. Okey? Tapi kalau kita tulis F dan B, tak ada perkataan sahaja. F dan B tak ada perkataan sahaja. F dan B tak ada perkataan sahaja. Sini, sini. Bentuk dia, kawasan dia. Ini kalau tak ada perkataan sahaja. Tutup ni ada perkataan sahaja. Macam tu. Okey, ini kita panggil dia soalan set berdasarkan analisa maklumat yang diberikan. Boleh faham? Ada soalan ke sebelum kita masuk seterusnya? Okey. Teruskan Masuk terus. Next, lebih kurang soalan dia lebih kurang. Jom kita ambil maklumat. Nombor 42 kan? Okey. Gambar rajah Venn berikut mewakili bilangan murid dalam tingkatan 4 Anggerik. Mempunyai ciri-ciri tertentu bagi diwakili oleh set berikut. Murid kidal. Kidal menggulung lidah.
Okey, saya tulis kat sini nanti lupa. Kidal ni lidah. Dia bukan kidal cikgu. Huh? Oh, Dia bukan kidal. Oh, keyword pandai kidal. dia tipu. Hampir-hampir saya tertipu. Bukan kidal. Yang boleh menggulung lidah. C ni cermin mata. Oh, pandai dia buat. Bukan kidal saya dah ingat kidal lah. K. Okey. Ni kat sini kita tengok cerita dia bawah ni. Bilangan murid yang mempunyai ketiga-tiga ciri itu ialah 2 orang. Ni senang sebab dia bagi terus ketiga-tiga ciri. Ialah 2 orang, tengah-tengah letak terus 2. Settle. Okey. Bilangan murid yang bukan kidal. Yang bukan kidal dan boleh menggulung lidah. Yang ni K, bukan kidal dan boleh menggulung lidah. Sama dengan 5. Bilangan murid yang bukan kidal dan bercermin mata. Bukan kidal dan bercermin mata. 6 orang. Bilangan murid yang boleh menggulung lidah dan bercermin mata. Menggulung lidah dan bercermin mata. 3 orang. Bilangan murid yang bukan kidal sahaja. Oh, ni bukan kidal. K sahaja. K sahaja H. Bilangan murid yang menggulung lidah sahaja. Dia main huruf K. Menggulung lidah sahaja. L sahaja. K. Dan bilangan murid yang bercermin mata sahaja. C sahaja. 7. Lengkapkan gambar rajah van yang diberi. Okey, maklumat dah ada. Jom kita isi. Yang best dia senang sebab dia dah bagi tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni problem dia kacau. Jadi kat sini senanglah cerita dia. Bila dia nak K dengan L, K dengan L, kita ada 5, sekarang dah ada 2, isi kat sini 3. Senang sikit nak isi. K dengan C, K dengan C, dia bagi 6, kita dah ada 2, isi kat sini 4. Dia lebih mudah daripada tadi. Yang tadi sebab tengah-tengah tak ada, kena letak X, satu jadi persamaan banyak tu. L dan C, L dan C, dia bagi 3, kita dah ada 2, isi sini 1. Yang tinggal lopong ni semua adalah perkataan sahaja. Ni tinggal lopong. Okey. Jadi kat sini kita ambil K sahaja H. L sahaja K. Cermin mata sahaja 7. Dah ada siap dah. Okey. Kemudian ada tak dia bagi bilangan semua? Ada. Dia bagi bilangan semua dia adalah 40 orang. Bilangan semua dia bagi adalah 40 orang. Okey. Jadi kita boleh dapat semua. Campur semua ni 40 dah. Jadi N semester. Saya biasa pakai S saja. Ni susah nak buat simbol ni. Tik susah. 40. Okey. Lengkapkan gambar rajah yang diberi. Dah lengkap. Sebab apa? Dia masa kita soalan ni dibuat, H dan K belum dicari. Jadi ini dah lengkap dikira. Hitung nilai H dan K jika bilangan murid yang bukan kidal sama dengan bilangan murid yang boleh menggulung lidah. Jadi kat sini dia kata, bilangan murid yang bukan kidal. Dia tak ada perkataan sahaja tu. Hati-hati sini kan. Dia kata bilangan murid yang bukan kidal. Jadi maksudnya N K sama dengan bilangan murid yang boleh menggulung lidah. Ini maklumat dia. Dia tak ada perkataan sahaja. Jadi kita kena ambil semua. Contoh dalam kidal ni, K ni kena ambil semua ni. Semua maksudnya kita kena ambil H campur semua ni. Nampak? Jadi kat sini 9 campur H. Dia kata sama dengan bilangan yang apa? Menggulung lidah. Sama dengan bilangan dia yang menggulung lidah sini. Menggulung lidah. Jadi yang ini K 6. Okey. Okey. Sekarang kita ada satu persamaan. Mana persamaan satu lagi? Yang semua tadi. Semua tadi kita buat semua, kita akan dapat 10, 17. 17. Jadi kita ada satu lagi, kita ada 17 campur H campur K sama dengan 40.
Persamaan kita. Jadi kita ada dua persamaan ni. Dua persamaan ni kita kena buat persamaan serentak. Okey, macam mana persamaan serentak? Susun. Yang ini H campur K sama dengan 40 tolak 17. 40 tolak 17 adalah berapa? 23. Yang ini pula kalau kita buat kat sini kita akan dapat H tolak K sama dengan 6 tolak 9 negatif 3. Macam tu. Buat serentak dua-dua ni. Nampak? Nak buat pakai manual boleh, pakai calculator pun boleh. Saya tak ada calculator kat sini. Kita buat manual lah. Ni tolak. Ni habis. K tolak. K akan dapat 2K. Sini akan dapat. Ni tolak ni akan dapat 26. Jadi K sama dengan 13. Okey. Ini sebab sistem ni kan. Kalau K 13 buat masuk sini. Jadi H tolak 13 sama dengan negatif 3. Jadi H sama dengan 10. Dapat dua-dua. Kamu boleh gunakan apa? Persamaan serentak menggunakan kalkulator tu. Yang ada A, B, A1, B1, C1 tu. Okey. Dah dapat ni, siaplah. Dapatlah H dengan K. Baru boleh jawab yang C ni. Nyatakan bilangan murid yang mempunyai dua ciri sahaja. Yang mempunyai dua ciri sahaja yang mana? Dua ciri sahaja. Mana dua ciri sahaja? Dua ciri sahaja yang ni. Ni sahaja. Dua ciri sahaja. Dua ciri sahaja. Dua ciri sahaja. Itu maksud dua ciri sahaja. Yang C jawapan kita adalah 8 orang. Nampak? Cuba fahamkan tengok sekejap. Yang tu kenapa jadi 17 campur H campur K? Dia ambil yang mana je cikgu? Yang ni. Yang ni ke? Yang ni sebab dia kata bilangan semua 40. Campur semua lah. Campur ni. Nampak? Sebab tu 40. Saya campur 7 ni. Campur 7, 1, 2, 3, 4 ni semua dapat 17. Campur H, campur K, 40. Macam tu. Boleh Syak? Nampak? Dua tu tak payah campur ke cikgu? Dua ni. Campur 2 tu dapat 17 tu. Betul tak? 7 campur 3, 10. 10 campur 4, 14. 16, 17. Campur. Campur semua ni 17 campur H campur K. Tu dia jadi 17 tu. Bilangan semua. Okey. Okey cikgu. Okey. Jadi kita masuk satu lagi soalan, satu lagi kejap. Soalan nombor 5 sini. Soalan nombor 5 Jadual berikut menunjukkan data yang diperoleh dalam satu kaji selidik yang melibatkan 100 orang penonton wayang. Oi, bosan ni. Jadi 100 tu apa? NS lah. Semester kita adalah 100. Seram 55, lucu 61, seram dan lucu. Ni kita boleh faham kat sini ya. Nampak? Tapi masalah dia kat sini kalau kamu tengok dia tak ada tadi dia dah siap bulat-bulat kita isi, dia tak bagi tau. Kan? Kan dia pandai buat sendiri ni. Yang ni. Yang sekarang dia kena soalan mandai-mandai ni. Soalan mandai-mandai ni masalah ni. Okey. Bagi saya, kalau kamu tengok soalan tu, macam mana cerita dia pun, kalau kamu tengok ni, dia melibatkan berapa? Dia melibatkan berapa genre? Kalau dia melibatkan 3 benda, kita buat sama je. Benda yang tak ada, tak apa. Kita tinggal, biar kosong je. Contoh kat sini, saya buat kat situ. 3, 1, 2, 3.
Sebab apa 3? Sebab dia melibatkan 3 orang. Ini paling hebat. Jadi ini seram, lucu, penyiasatan. Nampak? Seram 55. Nanti. Ni kita NS. NS seram pula sama lah. Sama tak apa. N lucu. 61. Seram dan lucu sahaja. Itu kita dah boleh isi lah. Seram dan lucu sahaja. Seram dan lucu sahaja. Sini dah boleh isi 12. Nampak? Okey, kemudian seram dan penyiasatan sahaja. Seram dan penyiasatan sahaja. Sini kita dah boleh isi 5. Seram sahaja. Seram sahaja sini. Seram sungguh. 25. Lucu sahaja. Lucu sahaja sini. Lucu sahaja 28. Okey. Dah macam main apa? Sudoku sebenarnya kalau aku tengok ni. Cerita dia. Okey. Kemudian, apa lagi kita boleh dapat kat sini? Kita ada seram 55. Seram 55. Seram patutnya 55. Satu lubang belum ada lagi. Kita dah boleh isi dah lubang tengah tu. 55 tolak 25 kan, 30 tolak 12, 18 tolak 5, 13. Sini akan jadi 13 dapat. Sebab seram dia kata 55. Sekarang kita pergi lucu pula. Kita boleh isi sini pula. Nampak? Tu saya kata macam main sudoku tu. Lucu dia bagi 61. Campur semua ni. Pakai kalkulator. Kalkulator bodoh ni. Bawa kalkulator. Besar sungguh kalkulator saya. Okey. Ambil kau. Berapa ni? 12 campur dengan 13 campur dengan 28. Sama dengan 53. Dia bagi 61. Tolak dengan 61. Dapat 8. Sini. 8. Okey. Semua dia 100. Dah boleh kira ni pula. Tu dia macam main sudoku tu. Kira dia. Campur semua. Tadi sini kita dah campur semua. Semua ni 55. Okey. Ambil yang banyak lah. Yang ni. 61. 61 campur dengan 5. Alah kacau betul dia keluar. Facebook tak. Campur 25. Sama dengan 91. Jadi sini 9. Okey, dah lengkap gambar rajah ni, senanglah soalan dia, cerita dia kan. Lukis sebuah gambar rajah van, dah siap. Kan? Seterusnya, hitung bilangan penonton yang menggambarai genre seram atau lucu dan penyiasatan. Seram atau lucu dan penyiasatan. P. Okey, jadi cerita dia yang pertama kalau kita buat pada kiri ke kanan, kita kena buat macam ni. Tak apa, kita gabung dulu. Kan? Seram atau lucu dan penyiasatan. Mana seram atau lucu dan penyiasatan? Saya tanda Seram atau lucu. Seram, 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 seram. Campur dengan lucu. Lucu, lucu. Okey, silang dengan penyiasatan. Bersilang dengan penyiasatan. Ni. Dapat jawapan dia. Ini jawapan kita adalah sama dengan 5 campur 13 campur 8. Dapat 26. Boleh? Tengok. Okey ke? Boleh faham? Boleh. Boleh Kita ada satu lagi soalan, tengok.
try. Sebelum kita rehat. Masuk MF pula. Nombor 6. Okey. Yang ni ada gambar. Dia suruh takrifkan gambar biasanya. Satu kaji selidik dilakukan untuk menentukan jenama roti yang dibeli oleh 30 orang pelanggan di sebuah kedai. Maksudnya jumlah semua ni 30. NS kita sama dengan 30. Okey. Gambar rajah Venn berikut menunjukkan bilangan pelanggan yang membeli roti dengan keadaan HKM ialah pemala. 15 orang pelanggan membeli roti jenama P. Jadi membeli roti jenama P. Okay. Mana P ya? Oh yang ni P lah, dia tak tulis ni. Ni P ya. Okay. 15 orang pelanggan membeli roti jenama P. Okay. Jadi N P sama dengan 15 dan 10 orang pelanggan membeli roti jenama Q. 10 orang pelanggan. NQ sama dengan 10 orang pelanggan. Okay. Cari nilai H, nilai K dan nilai M. H, nilai K dan nilai M. Okay, dia dah isi semua dah. Kat sini kita tengok. Maklumat pertama yang kita akan dapat K dulu. Yang senang. Sebab apa? Dia kata, saya akan ambil P dulu kan. P 15. Sini 15. Semua ni P 15. Kita dah ada 10. Jadi tinggal lagi 5. Jadi K sama dengan 5. Q pula. Dia kata Q 10. Q ni Q 10. Dah ada 3. Jadi dapat H sama dengan 7. Macam tu. Ini senang sikit ni. Okay. Yang tinggal apa? M pula. Yang belum cari. M. Jadi kita kena tanda. Contoh ni saya tanda apa ni? 7. K tadi 5. 5 kan? Semua 30. Jadi kita tengok berapa dah ada. 7 campur 3, 10. 10 campur 7, 17. 17 campur dengan 5, 22. Jadi 22, 30 tolak 22 sama dengan 8. Jadi M sama dengan 8. Okey, dah dapat 3-3 ni. Cari bilangan pelanggan yang tidak membeli jenama R tetapi membeli jenama P. Sudah. Dia tak beli R tetapi beli P. Maksud tutup R. Tapi dia beli P. Siapakah dia? 7 dan 3. Nampak? 7 dan 3. Okey. Dia tidak membeli R tapi membeli P. 7 dan 3 maksudnya 10 orang. Tidak membeli jenama Q. Tutup Q. Tidak membeli jenama Q. Tutup Q terus. Tetapi membeli jenama P. 7 dan 5. Nampak? 7 dan 5. Jawapan kita 12. Kita tak pertimbangkan R kat sini. Sebab kita tengok dalam wilayah P je. Okay. Cari bilangan pelanggan yang membeli satu jenama roti sahaja. Satu jenama roti sahaja. Ada tak yang beli satu jenama roti sahaja? Tengok. Maksudnya apa? Yang ini? Dia beli Q sahaja. Nampak? Dia tak ada kaitan dengan orang lain. Dia membeli Q sahaja. Yang ini? Tak ada, tak ada. Yang ini tak ada. Ni seorang je. Yang ini sahaja membeli Q sahaja. Seorang-seorang dia. Ini jawapan kita 7. Kalau dalam ni, maksudnya dia ada P, ada R. Ni. Yang ini, 7 ni. 7 ni boleh tak? Alamak, tak perasan. 7 ni maksudnya apa? 7 ni maksudnya dia beli P sahaja. 7 ni dia beli P sahaja. Jadi ini P sahaja, ini Q sahaja. Campur 7 lagi. 14. Satu jenama roti sahaja. Okey. Tentukan bilangan pelanggan yang tidak membeli roti jenama P. Tutup P.
tetapi membeli roti jenama R. Baik. Sudah. Tutup. Beli R. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Jadi jawapan kita apa? Tentukan bilangan. Maksudnya jawapan kita kosong. Sebab tu dia berikan sebab anda. Berikan sebab. Kan? Sebab apa? Sebab R adalah ni. R adalah subset kepada P. Kan? Dan kita boleh cerita dia. Apa ni? Cikgu. Ya. Tak nampak cikgu tulis. Tak nampak. Allahu Akbar. Okay. Satu lagi, bilangan pelanggan yang tidak membeli jenama roti P, jadi P prime, kan? Tetapi membeli jenama roti R. Intercept dengan R adalah sama dengan set kosong. Itu. Dua benda yang kita bagi sebab dia. Benda itu tak wujud. Tak boleh. Boleh ke? Tengok. Dia ada 6 soalan. Yang saya target soalan macam ni lah akan masuk exam kamu nanti. Kan? Soalan melibatkan apa? Soalan kebat tapi sebenarnya boleh buat. Soalan kebat tapi boleh buat. Okay? Nanti kamu kena faham cerita dia sebenarnya. Apa maksud sahaja. Yang itu penting. Sahaja apa maksud dia. Lepas tu macam nak tandakan bilangan kat mana. Okay? Dalam set tak banyak simbol. Tu saja simbol-simbol dia. Kan? Cuma masa kita nak jawab soalan tu kita kena pandai menganalisa benda ni. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Jadi kita rehat kejap 5 minit. Sekejap lagi kita sambung untuk admit pula fungsi kuadratik. Saya ada tambah soalan sikit nanti untuk kamu tapi tak apa kalau kamu tak sempat print pun tak apa nanti saya tulis saja. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi sekejap lagi. Kalau tak nak keluar pun tak apa, terus saya pun tak keluar aja, saya off saja. Saya tutup record saja, itu saja. Jadi kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya sekejap lagi 5 minit kita rehat kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.